sebenarnya. So kita sebut mengenai US index semalam kan. Kita ada US index yang lebih kukuh sebabnya daripada 21 Disember, daripada tarikh 21 Disember ni, 21 Disember ni kita keep on doing higher high, dan yang ini adalah high dia pada 21 Januari sekitar 21 Januari. Dan kalau kita lihat kepada Nikkei, kita lihat yang lain, dia tidak berjaya membuat higher high yang sama. 21 Januari dia tak berjaya membuat higher high yang ini. Okey. So, maksudnya kita ada indeks ataupun pasaran saham dekat US lebih positif. Boleh, Fikri? Jo, faham Kita ada US market yang lebih positif, lebih ada momentum berbanding dengan Japan, berbanding dengan berbanding dengan Germany kita ada saya dah cancel order untuk ini, untuk Germany 30 cash. Kita ada position sebelum ni dah kena BE, dan kita tunggu bawah lagi, nampaknya dia tak sampai equal leg dia tak sampai bawah ni namun bagi siapa yang menunggu untuk US index seperti yang saya sebut semalam, it reacted daripada blue box kita, daripada area equal leg kita, daripada equal leg kita, dan now is doing a bounce but ingat yang ni kita tak dapat tolak kemudian selagi dia tak break atas ini, kita masih ada kemungkinan untuk dia buat benda ni. Masih ada kemungkinan biarpun sikit macam ni, dan buat 3 wave. Masih ada kemungkinan itu Masih ada kemungkinan itu Apa yang boleh menyebabkan dia bergerak macam tu? Lepas ni saya ceritakan Tapi if this one break atas ni, break daripada 21 Januari ni, then you might see acceleration sebab ini adalah wave 1, wave 2, then anda akan ada acceleration Okey, apa pun anda sepatutnya dah tak ada risiko anda dah letak BE yang ini Nombor 2 adalah kepada apa yang kita ceritakan semalam, iaitu kepada Dow Jones Gunakan MT5. MT5 anda boleh buka kalau modal tak besar, anda boleh buka kepada 0.1 lot. Kalau guna MT4 dia tak dapat. Dia satu lot sahaja. Guna MT5 anda boleh buka 0.1 lot. Okey, jadi price reacted daripada sini. Level-level dia saya dah letakkan dalam Outlook, dan sepatutnya anda dah letak BE. Semalam saya tak dapat bagi sebab dia kat sini dia belum break Ingat saya sebut semalam ni, Fikri? Finito? Wassalam. Ingat yang ni kita bincangkan semalam Jadi 50% yang ini anda dah letak BE, dah letak dekat entry Okey, pilih salah satu, jangan trade dua-dua. Pilih salah satu pilih salah satu. Ada yang enter tapi tanya saya, bang nak turun dah bang. Kita tak tahu. Yang saya tahu 50% saya letak BE. Itu je. Belajar untuk ikut satu sistem. Jadi itu je, kita buat itu je. Betul ke dia nak naik? Saya tak tahu. Yang saya tahu secara lazimnya dia ada 2 dekat sini. Whether dia akan buat benda ni 3, dia cuma confirm dia akan terus naik kalau dia break atas ini. Kalau dia break atas ni, bagi siapa yang tak enter, 1, 2, 3 anda ikut. Kalau dia break atas ini, kalau dia tak break atas ini, anda tak enter tengah-tengah dunia. Itu je. Sama ada kita akan ada pergerakan ini, daripada sini dia terus naik dalam 5 wave lah. 3, 4, 5 untuk wave 3. Sama ada dia akan buat pergerakan ini. Itu adalah satu dikenali sebagai dikenali sebagai index dynamic kalau dia buat benda tu. Ataupun dia masih boleh kemungkinan untuk buat benda ni. Naik kat sini, lepas tu dia buat 3 wave ke bawah. Okey. Lepas ni saya akan bagi tahu apa yang boleh menyebabkan pergerakan ini sebelum dia meneruskan pergerakan ke atas. Okey, kalau dia buat pergerakan yang color orange ni,
kita akan cari peluang untuk buy sekali lagi dekat bawah tu. Dekat sini kita akan cari peluang untuk long daripada bawah ni. Okey. Dan movement yang ketiga yang tak dapat nak tolak, kemungkinan dia adalah kita dah memulakan pergerakan correction yang lebih besar. Itu ada 3 kemungkinan dia. Kita dah memulakan korektif yang lebih besar. Instead of dia correcting 21 Disember, instead of dia correct 21 Disember, we are looking at correction kepada, maksudnya satu kita dekat sini. Dan kita sedang buat correction untuk 2 yang color, yang intermediate ni. Maksudnya, kita mungkin akan ada pergerakan ini. 1, 2, 3, 4. Macam mana kejap Kita mungkin akan ada this penurunan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 yang lebih besar. Yang lebih besar. Dan ini adalah 2. Okey? Mana satu saya tak tahu. Mana satu I don't know. Mana kita kosong ni saya dapat dari mana tadi? Oh, sini. Okey. Mana satu saya tak tahu. Yang saya tahu dia sampai 3 kat sini saya akan cuba dulu dengan analisa untuk dia ikut yang hijau. Itu adalah langkah yang lebih, sebabnya dia daripada higher high. Okey, kita lepas ni So itu adalah 3 view yang saya ada, dan pergerakan ini akan banyak dipengaruhi oleh US dollar. Lepas ini saya terangkan pergerakan ini akan banyak dipengaruhi oleh US dollar. Jadi kita ada pending order sebelum ni untuk DAX ni, saya dah batalkan. Nampaknya dia tak complete 100% dan terus bounce. Bounce kat sini lain macam kan. Jadi kita katakan yang ini habis. Yang ini habis. Ini mungkin 1, 2, 3, 4 dalam dalam diagonal. Lepas tu kita ada 5, satu lagi ke bawah. Mungkin saya tak tahu. Tapi disebabkan oleh pergerakan dekat US 30, dekat US 500, dekat Nikkei, kita katakan pergerakan ini habis dan kita dah memulakan pergerakan ke atas. Jadi benda yang sama untuk IBEX, Spain punya indeks, kita katakan bahawa this move down dah habis Dan satu lagi adalah kepada UK 100, nampaknya dia tak complete dan kita ada pergerakan A, B, C. Saya kena tukarkan ini kepada W, X dan Y. So, ini adalah 3 wave. Ini 3 wave. Saya akan tukarkan sini kepada A, B, C, W, X, Y, W, X dan Y. Faham? Saya tak marking Nasdaq sebab tak ramai yang nak. Sebab dia sama je, Alif. Sebab dia sama je. High dia sama je. Okey. Itu adalah untuk indeks. Okey. Nombor 2 kita tengok kepada yen pair. Jadi yang pertama kita tengok kepada pergerakan USD JPY. Sekiranya kita ada indeks tadi, kita ambil mana tadi kita lukis kat mana? Dekat US 30. Sekiranya US 30 ni ikut pergerakan yang hijau ni, kita akan ada USD JPY yang dah habis 2 ni kat sini. Faham? Kalau kita ada indeks tadi yang terus naik ke atas dalam wave 3, dan USD JPY akan naik dalam wave 3. Ini bukannya USD kuat. Ini adalah JPY lemah. Kalau itu berlaku, ini maksud saya, yang hijau. Sebab ini tak cukup lagi. Sebab itu saya biarkan kat situ. Kalau dia naik, ini adalah yang hijau. Yang hijau. Hijau ni bukannya disebabkan oleh US dollar strong. Ini disebabkan oleh yen lemah. Okay. This one adalah disebabkan oleh yen
weakness. Boleh? Kalau dia buat pergerakan ini. Faham? Kalau dia terus naik kat sini. Itu bukannya US dollar kuat. Itu disebabkan oleh yen lemah. Okey. Nombor 2 adalah kalau dia buat this pergerakan. Kalau dekat indeks, buat pergerakan yang hijau ni. Okey. Jadi USD JPY will do this. Dia akan buat pergerakan ini. Kita masih, saya tak alih lagi sebabnya depend. Sebab dia tak break lagi ke atas. Sebab tu saya masih kekalkan this marking. Then buat yang ini. Ini adalah yang orange. Yang ini. Yang orange ni. Ini tak break high lagi. Jadi saya tak tahu. Okay. Kalau anda tak enter sini, anda tak pergi entry dekat sini. Faham? Jadi USD JPY akan buat yang ini. Itu adalah fixed market. Okay. Dan yang ketiga, kalau dia terus jatuh. Kalau dia jatuh direct daripada sini. Itu yang merah. Itu, saya tak letak yang merah. Kalau dia jatuh daripada semasa dan buat low. Okay. Itu adalah merah. Kalau ini jatuh lah. Yang satu atas tu tadi. Saya dah buang dah. Okey. Jadi apa yang menentukan pergerakan dia adalah US dollar nanti. Lepas ni kita tengok US dollar. Kita habiskan kepada yen ni dulu. So kita nampak juga untuk yen pair seperti euro JPY. We might have finished dua ni kat sini. Saya tak letakkan sebab ini tak complete lagi daripada connector dia. Maksudnya 100% masih kat bawah ni. Unless dia break atas ni. Kalau dia break atas ni, then dua kita habis kat sini. Okey. Jadi kalau dia naik ke atas, terus, itu adalah yang hijau tadi. Kalau dia buat macam ni, 1 dan 2, then kita akan ada yang orange. Ini yang orange. Dan kalau dia terus turun ke bawah, yang merah. Faham? Kalau dia terus turun ke bawah ni, itu yang merah. Faham apa? Kita tengah-tengah dunia. This is where market decide buyer ke seller yang akan ambil alih pasaran. Kita dah dekat situ. Bagi mereka yang dah entry, anda dah letak BE. Anda tunggu apa market bagi kepada anda. Kalau dia buat puff yang hijau, ini, dan kita akan ada yen pair yang buat yang hijau ni. Okey. Kalau dia buat puff yang orange, turun balik, then kita akan ada yang orange ni. Sebelum dia naik balik. Ni naik balik. Okey. Dan kalau dia jatuh, buat low balik, dan kita akan ada yang merah. Ni adalah yang merah. Yang merah ni. Faham, Alif? Boleh? Fikri? Make sense? Dolar, tengok tiga instrumen dalam pasaran. It's very technical. Benda-benda ni, it's one market. Dia satu. Kita ada contohnya, kita ada seperti AUD JPY yang dekat dengan area support. Kalau dia jatuh kat bawah ni, anda cari untuk long. 1, 2, sekejap. Daripada sini. Kalau dia jatuh bawah. Sebab ini higher high. Dekat sini kita cari long. Saya dah letak alert kat situ, tak ada apa-apa. Itu ada dalam market outlook AUD JPY. Itu dalam ni, market outlook AUD JPY. Okey, kalau dia jatuh ke bawah balik. Ini adalah wave 2 dalam yang minit ni. Jadi kita akan tukar W, X dan Y. Kalau dia jatuh ke bawah. Masa ni tak. Okey. Untuk lain-lain pair tak. Sebab yang lain-lain pair tak ada higher high. GBP JPY. Ini bukannya higher, ini higher high. Kalau dia jatuh bawah ini, dan ini 2. Then mungkin anda boleh masuk GBP JPY. Kalau dia jatuh ke bawah. Sebab apa saya tak berapa minat? Sebab GBP US dollar dah start naik. Lepas ni. Okey.
CAT JPY. Ini pun sama. We might have finished this 5 dan kita dah memulakan C dan kita dah memulakan pergerakan ke atas. Ya. Okey. Ini adalah higher high. Cumanya level ini bukan 100%. Tu saya tak bagi entry. Ya, dia punya equal leg bawah sana. Kalau dia bawah sana itu dah jadi wave B ya. Jadi sebab itu saya tak kongsikan idea dia. Tak ada apa-apa. Okey, itu yen pair. Okey. Yang jadi penentu semua ni anda perhatikan ya, untuk hari ni dan juga besok anda perhatikan pergerakan dolar index. Ni dia. Ya. Kita tahu pergerakan ini, pergerakan yang 4 ni, dia tak komplit lagi. Yang 4 ni, 1, 2, yang 4 ni dia tak komplit lagi. Dia ada kemungkinan dia buat benda ni. Bila pergi time frame besar sikit, nampak kan? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 dan 3 ke atas. Faham? Ataupun dia terus naik lagi ni ya. Dan break. Dan dekat sini. Barulah dolar lemah. Kalau dia buat pergerakan ini adalah yang orange ni. Kalau dolar jatuh seperti yang kita tandakan dekat sini. Dalam chart saya sekarang ni ada 2 cerita. Kalau seperti yang kita tandakan ni, ini adalah yang hijau. Ini adalah yang hijau dalam saya punya dalam US ni tadi. Ya. Ni dolar index. Dolar index. Ingat dia bukan terus straight ni 1 2 3 4 5 Faham? Boleh Alif? Kaitkan dengan apa Alif lah betul. Faham Fikri? Kaitkan dengan sifat wave dan ingat dolar masih ada incomplete sequence ke atas. Mana incomplete sequence dia tadi? Yang ini. 1, 2 ke atas. Masih ada. Tu yang market agak bercelaru. Dia nak pergi ke tak pergi ke? Sebab ini tak complete lagi. Jadi cerita dia, kalau dia buat pergerakan ini, indeks akan buat double correction. Dollar pair akan buat double correction. Yen pair akan buat double correction sebab kita akan ada sini sebagai sini kita akan ada wave C ataupun dolar masih ke atas lah. Ini Ini nampak seperti diagonal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 50%. Mana decision point dia nanti adalah tempat ni. Decision point dia nanti adalah bila ini turun 50%. Faham tak? 50% yang ini nanti. 50%. Sini nanti kita akan decide. Tak lama lagi ni. Bila dolar sampai kat sini, market akan decide. Whether dia jatuh ataupun dia akan naik ikut yang orange. Dekat 90.33. 90.33. Itu sama dengan kita punya entry untuk GBP US dollar ni sampai equal leg decision. Sampai 50%, 50% yang ini. Jadi bila dia kena kat sini, kita akan letak BE. Faham? Ini bagi siapa yang entry kan, yang semalam kita cerita, GBP US dollar ni, dia masuk equal leg dan dia bounce kan ni, sampai 50% ni letak BE. Sebab dari situ sama ada dia nak naik ataupun dia jatuh. Dekat sini. Adakah dia akan buat double, iaitu kepada indeks tadi, tak pergi, ataupun dia terus naik. US dollar sideway. Bukannya US dollar kuat, US dollar sideway. Boleh? Faham cerita besar dia? Apa yang kita sedang tengok? Kalau merah, USD akan bergerak macam mana? Kalau merah US dollar adalah sideway. US dollar sideway. Sideway ke bawah. Sideway ke bawah. Sideway ke bawah. Salah satu kena sideway. Indeks kuat. Kalau merah indeks lemah,
yen kuat, salah satu kena sideway. US dollar akan sideway ke atas. Sideway ke atas. Ni dolar tadi ya. Dolar akan buat this move. Dia akan buat lebih tinggi lagi. Dia akan buat lebih tinggi lagi daripada ni. One more. Dia akan buat 3. Ini akan jadi this whole thing. 1, 2, 3, 4 dan boleh jadi zigzag. Atas lagi. Dolar index ni akan bergerak lebih tinggi lagi. Baik. Salah. Ni. Ini. Dari sini ya, daripada 50% ni, dolar akan naik yang ni. Yang merah. Akan lebih tinggi lagi. Faham? Tapi itu 3 wave bukan 5 wave Itu dah 3 wave. Boleh Fi? Ini saya boleh jadikan 5 wave. 5, 3, ini boleh jadi 5 wave. Nampak? Ini wave ketiga dia. Sekejap kita akan ada temporary US dollar strength, temporary US dan yen dynamic bertukar-tukar. Temporary dollar dynamic, yen dynamic. Sebelum yen dynamic kena berlaku dollar dynamic dahulu dalam keadaan ni. Boleh? Okey. Apa pun anda tak pergi long US dollar, jangan long US dollar. Anda akan pening kepala. Dolar tengah tak tahu dia nak pergi mana. Anda tak pergi, anda nampak the whole analisa dia macam mana? The whole structure yang kita cerita 50% wave C, apa yang kita tengah tengok, benda-benda ni semua. Semua dia berkaitan. Ni adalah dolar, GBP tadi kita tunggu 50% sini, dia sampai 50% letak BE. Saya akan letakkan kat situ. Tunggu alert dia lah. Biarlah dia buat apa. Apa pun, kalau boleh, saya nak dia turun. Saya nak dolar kuat dulu. Supaya kita boleh entry untuk AUD US dollar ni. Kalau US dollar kuat, then you will see this. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Okay. Ni W. Ini adalah 3 wave. Macam mana pun anda buat dia lah. Okay. Ini adalah satu lagi. Saya nak dia buat pergerakan ini. Ini 50%. Anda tengok 50% nanti. Dia bounce 50%. Ini sama juga. Dia bounce 50%. Dia test kat sini, dia decide. Dia decide kat sini nanti. Dia decide. Whether dia nak pergi ataupun dia nak jatuh lagi. Nampak? Semua sekali. Satu cerita kan. Kalau dia buat yang merah, dia akan jatuh kat sini. Kalau dia buat yang orange, dia akan jatuh kat sini. Dua-dua dia jatuh. Kalau dia buat yang hijau, dia akan pecut dari sini. Kalau dia buat yang hijau, dia akan pecut dari situ. Pada waktu ni saya ambil langkah lebih agresif. Nampak macam mana kita lihat the whole market? Sebab kita tahu, kalau indeks nak naik, US dollar JPY tak boleh jatuh. Tapi kenaikan US dollar JPY bukan sebab US dollar kuat. Itu disebabkan oleh yen yang kuat. Dolar sideway. Kenaikan indeks menyokong pasaran komoditi. Kekuatan pasaran komoditi itu menyokong kepada Australia dollar, New Zealand dollar, Canada dollar. Kita nampak yang sama. Kita nampak yang sama untuk New Zealand. Cerita dia ini bukan ekstrim. Itu sebabnya saya tak enter. Nampak? CAD ni dah sampai and tembus dia punya 50%. Ni dah tembus. So it looks like we might see further upside. Tapi selagi dia tak break atas ni, I don't know. Ini dah filter 1 lah. Filter 2 dia belum. Dia kena break atas ni. Ada entry kalau dia break bawah. Saya letakkan alert dah. Tunggu. Itu yang saya letakkan dalam ni. AUD US dollar, NZD US dollar, long kalau dia buat 7 swing. Lain daripada tu tak ada. Tak ada trade lain. Tak ada. Lain kita dah trigger. Germany ni saya dah cancel. Okey. Ni apa yang ingat setup yang saya kongsikan, AUD JPY, AUD US dollar, NZD US dollar, kalau dia jatuh. Kalau dia tak jatuh, maksudnya position kita yang lain tu akan kena BE. Jadi anda tahu apa nak trade. Tak adalah anda pergi balas dendam kat market. Anda tahu macam mana nak re-enter market dan instrumen apa. Itu tujuan dia.
Okey, UCAT pun kita tengok yang sama. Okey, kita tengok yang sama, kita nampaknya melakukan flat. Ini yang saya ceritakan semalam kan. Nampaknya kita melakukan flat A, B dan C. Ya. And it reacted from sini, tak 1 2 3 4 5. It reacted daripada sini dan kita dah ada pergerakan. Ini adalah running flat. Ini running flat. Nampaknya kita ada pergerakan running flat dekat situ. Okey. Ini adalah untuk UCAT. Sebab tu saya tak bagi, sebab ini adalah running flat. Kita tak dapat nak kira dia. Kita tak dapat nak kira dia. Ini saya tak dapat nak bagi berapa sebenarnya dia punya habis move. Tak dapat nak bagi. Ini adalah A, B dan dia tak sampai 1 pun. Payah. Asalkan lebih 0.618, itu adalah satu running flat. Okey. Ini adalah UCAT. Tak dapat nak bagi. Itu sebab saya tak ada kongsikan. Dan kita nampak untuk futures masih ada hutang ke atas. Tapi based on sekarang, this might be 3, this might be 4. Tapi apa pun saya biarkan dulu, biar dia habis cerita dulu. Kalau dia buat correction besar nampak macam ni, dia buat macam ni, ini tak dapat jadi wave 4. Ini tak dapat jadi wave 4 sebab lain macam correction daripada belakang ni. Jadi kita tengoklah. Kalau dia buat besar sikit, then kita akan, ini adalah wave 1 daripada 3 jatuh ke bawah. Ni 2 kepada 3. Jadi wave 1 turun ke bawah. Okey, untuk crosses dan komoditi. Okey. Apa pun ni sebelum kita masuk kepada sini, saya tunjukkan kepada anda 3 possible move untuk US dollar. Ingat, dollar index tadi dia ada incomplete sequence. Maksudnya dia tak habis yang 100% tadi. Yang 100% tadi kan? Fibo extension tadi. Dia tak habis Jadi sekarang ni kita dekat simpang. Adakah dia nak habiskan ataupun dia truncated, dia terus ke bawah? Jadi kalau dia truncated, ini adalah benda ni di mana kita akan ada index dynamic. Kita ada indeks yang pecut ke atas, dolar akan meneruskan pergerakan ke bawah tetapi lebih mendata. Dia tak pecut sebab ini wave 5. Faham? Ini wave 5. Wave 5 dalam wave 3, bukannya wave 3 dalam 3. Ini adalah untuk indices dynamic di mana kita akan ada yen yang lemah, yen pair akan pecut ke atas. Dolar akan sideways, dolar pair akan sideways ke atas. Ini akan sideways ke atas. AUD US dollar ke atas tapi AUD JPY lebih laju. Faham? Itu pergerakan dolar. Sekarang kita kat sini. Kalau dia buat pergerakan ini of course dia tak pecut satu. Ni H4, ini H4, ini H4. Okey. Yang nombor 2 adalah kepada fixed dynamic. Fixed dynamic dalam intermediate, maksudnya sini adalah yang color biru. Fixed dynamic ni maksudnya dolar ke atas lagi untuk lengkapkan wave 4 100% ini tadi. Okey. Itu adalah untuk dolar untuk fixed dynamic. Fixed dynamic yang di sini kita akan ada temporary US dollar dengan yen strength bertukar-tukar, correction. Dalam correction wave 2, wave 3 macam itulah untuk indeks. Maksudnya itu adalah yang orange tadi. Itu yang orange tadi Kita akan ada yen pair, US dollar pair akan buat double correction ke bawah. Ni kesimpulan dia semualah. Dan indeks akan buat correction untuk sampai support untuk naik balik. Boleh? Itu adalah sekiranya US dollar buat benda ni dan lengkapkan 100% Fibo extension. The moment US dollar sampai kat sini, itu adalah untuk kita punya timing bagi yang lain-lain ni. Anda akan tengok indeks punya ni pun masa lebih kurang sama. Faham, Fi? Nombor 3, kita tak dapat katakan tidak di mana dolar naik lagi ke atas dan melangkaui 161.8 yang sini.
lebih 161.8. Itu adalah maksudnya kita sedang lihat degree yang lain, primary, besar lagi ya, yang lebih besar. Ya. Kita mungkin akan tengok 535. Maksudnya dekat sini dalam dollar index kita akan ada pergerakan yang lebih besar. Ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu A, B, C, lepas tu 5 wave lagi. Tinggi lagi ke atas ni. Dan kalau itu berlaku, ini adalah wave 4. Boleh? Dan kita akan habiskan wave 3 kita dekat bawah ni. Okey? Nampak? Kita tak tahu sebab ini tak ada lower low. Ini tengah-tengah dunia. Yang kita sekarang ni tengah-tengah dunia. Dolar ni sekarang ni tengah-tengah dunia. Yang pair dolar yang ada petanda adalah GBP US dollar. Tu yang kita cari peluang dekat GBP US dollar yang ini. Itu sahaja yang ada mana dia? Yang ada higher high. Kalau kita tengok kepada euro US dollar, ini tak ada higher high. Itu sebabnya. Yang ini ni H4. Tukar H1 balik. Ini tak ada higher high. GU tu higher high. Dari sini, ini higher high. Itu sebabnya. Whether this akan naik, I don't know. Yang saya tahu, dekat nak sampai nanti, kita letak BE. Itu sahaja. Tengok dekat XM punya tahu. Jangan tengok yang trading view punya. Tengok yang XM punya. Kadang-kadang yang trading view ni tak tahu. Kadang-kadang spread dia besar sikit. Dia tak sampai. Macam US, macam indeks saya tengok. Okay. Now, kita lihat kepada gold. Apa pun cerita kat sini, apa pun cerita yang ni tadi, yang pertama ni kita ada apa? Kita ada indeks yang kuat. Ingat gold, kalau gold nak naik, kita tukar gold kepada color gold lah. Ni gold. Gold, kalau gold nak naik, syarat untuk gold naik, dua perkara, antara tiga ni dua kena berlaku. Yang pertama, dollar index jatuh. Yang kedua, JPY sebagai single currency naik. Yang ketiga, kita ada indices jatuh. Sebab ini adalah correlation di antara gold. Dia tak perfect tiga-tiga sebab ingat, salah satu kena sideways kan. Jadi, dalam tiga-tiga yang ni, untuk shorter term, kecuali path 3 ni, yang lain, yang dua ni, index dynamic, fixed dynamic, kita ada dolar yang bukan lemah. Dolar sideways. Dalam dua ni, dolar ni adalah sideways pada semasa. Dua ni, JPY lemah. Dua ni, indeks naik. Gold nak ke mana? Waalaikumsalam, Hasan. Gold ke mana? Dalam dua ni, probability, kita tengok dari sudut probability. Dalam dua ni, dua yang ini, mana probability yang lebih tinggi untuk gold? Atas ke bawah? Mana yang probability lebih tinggi untuk gold? Naik ke turun? Nampak? Jadi kita ada sebab untuk menyatakan gold masih ada room ke bawah. Nampak? Ini berdasarkan structure. Unless US dollar tadi buat kerja naik-naik. Kalau US dollar kuat pun, kalau US dollar kuat, kalau US dollar kuat dalam kat sini, US dollar kuat, dalam sini US dollar kuat, kalau US dollar kuat yang dekat sini, sama juga, tak cukup sifat. Nampak? Gold belum masanya untuk long. Nampak tak? Even option ketiga yang kita ada, daripada pergerakan US dollar semasa, even option ni, gold masih ke bawah. Sebab kalau dalam yang ketiga ni, dolar kuat,
JPY sideways, indeks sideways ke bawah. Ini bukan lemah. Jadi option untuk gold naik tak ada. Jadi gold masih lagi ke bawah. Boleh short tak? Tak ada. Tak ada set up. Itu je. Bukannya tahu kita jatuh ke bawah. Kita bukannya trade next candle. Tak. Saya tengok kepada structure. Tak ada. Kalau ini berlaku, anda boleh short dia. Kalau ini berlaku. Kalau ini berlaku lah. 1, 2, 3. Nampak sebagai 3, 4, 5 sebagai apa ke. Dan dia break yang ini. 1, 2, 3 anda boleh short. Itu untuk trading 15 minit. Faham? Sini anda boleh short. Kalau dia buat pergerakan ini. Dia break daripada 1 kat sini. Kalau dia break ini. Yang bagi mereka yang trade short term. Saya tak trade dia. Saya bagi tahu sekarang. Saya tak trade dia. Saya tak trade yang terlalu short term. Untuk saya terlalu short term. 15 minit, 5 minit. Kalau anda nak trade dia, anda tunggu 3 wave dan anda ikut untuk short. Sebab kita ada high, low, lower high, lower low. Ini kena jatuh. Kalau dia tak macam ni, tak cukup sifat. Tak ada trend. Okay, itu untuk gold. Benda sama yang kita nampak untuk silver. Silver ini belum break lagi. Kalau dia break ke bawah, ini tak dapat. Dia 1, 2, break bawah 1 ni. Break dan 3 wave anda boleh short. Ini belum. Sama dengan gold tadi. Minyak. Minyak kalau kita ada indeks yang sedang menaik ke atas, minyak masih ke atas. Anda long, kalau siapa yang ada setup yang ini, 3 wave, anda continue long. Dia tak kena lagi BE anda. Anda biarkan je. Ya? Biarkan minyak. Kita sedang buat, mungkin kita sedang buat 1, 2, ini adalah A, B, C. Ini adalah untuk diagonal. Ini leading diagonal. 1, A, B, C, A, 1, 2, 3, 4, 5 high. Kalau dia buat high kat situ, 3 wave anda long. Minyak. Copper interesting. Copper masih ada room ke bawah sebab structure. Jadi sekiranya copper buat pembetulan di sini, kita akan long. Dia tak buat pembetulan sini, I don't care about dia. Itu je. Ini B. Dan ini saya lukislah. B. Ini adalah copper. Okey. Ini tak perlu jadi tau. Dia boleh habis dekat sini. A, B, C. Dah, itu je. Habis kat sini naik. Bagi siapa yang enter daripada hari tu, biar 3.49. Dia kena kat sini, kita masuk balik. Itu je. Okey. Ini adalah Euro AUD. Euro AUD movement dia adalah ke bawah. Cumanya dia tak ada incomplete structure. Itu je. Ini tak ada. Sequence dia H4. Itu je ada. Kalau anda trade di time frame lebih besar, dan anda ada sequence. Kalau tak ada, jangan. Ni akan lama sikit nak bergerak. Okay. Euro GBP bagi siapa yang masuk daripada hari tu, hold. Kita masih ada running position Euro GBP. Biar je. Ini 1, 2 dan kita sedang tunggu wave 3 tau. Anda jangan panik dengan tengok, wah naik dah bang. Macam ni lah. Tanya kat grup. Janganlah tanya saya seorang-seorang kan. Tu yang saya buat Discord tu. Buat Discord masih ada yang PM tepi. Gunakan Discord, tanya. Kan? Jangan panik. Jangan tenung je candle. Kita ikut satu sistem. Ada masanya kena BE, ada kena stop loss. Tak ada perasaan tamak. Of course, duit ni bohong. Kita kata tak ada perasaan. Bohong. Tapi cerita dia, kita kawal. Itu je. Kan? Untung pun salah. Rugi pun salah. Macam mana? Tak dapat. Ikut jaga duit. Jaga duit tu termasuk berapa besar kita nak masuk kan. Jadi kalau untung, biarlah ikut kita urus. Itu je. Jangan setiap pergerakan ni kita nak bimbang. Tak dapat. Kan berapa ramai yang close dekat sini.
Dia close, dia kena ni, kita tahu what is the next action. Itu je. Kita standby apa nak buat seterusnya. Bukannya main, itu yang saya tunjukkan option ni tadi. Itu yang saya tunjukkan option ni tadi. Saya kongsikan ni kat Discord. Save, saya kongsikan dekat Discord. Sekejap. Ini saya kongsikan dekat Discord. Sekejap. Ini saya kongsikan dekat Discord. Kat mana? Kat sini. Notes. Okey. Sekejap. Mana nota dia? Current dynamic. Today current structure. Okey. Okey, ada kat situ siapa tak ada lagi kat Discord, pergi tengok dekat Facebook saya, dekat bio saya ada. Okey, ini adalah untuk Euro GBP, masih ke bawah, kalau dia ke atas pun kita akan cari untuk short daripada kawasan sini. You don't long it, belum. Dia tak complete lagi. Ni masih ada incomplete sequence ke bawah. Ini incomplete sequence. H1 pun incomplete ni. Ini kalau kita ambil Fibo atas ni kepada low kat sini, atas ni. Dan kita masih ada incomplete ke bawah. Thank you Jo. 1 2 masih ada incomplete ke bawah. Ke bawah ni masih ada incomplete. Anda belum buat apa-apa. Macam dolar tadilah. Satu, saya tak berapa gemar nak Euro USD sangat. Sebab dia terlalu dekat dengan Euro USD. Euro GBP AUD, we still have room one more ke atas. Ni but interesting ni, sebenarnya kita cerita GBP AUD tengah break trend line daripada March 2020 punya high. Kalau ini break dan terus menunjukkan ke atas, apa yang akan berlaku kepada indeks? Indeks boleh jatuh. Dolar akan naik ke atas lagi. GBP AUD. Sebab dia level ini adalah kepada March punya high. March punya high itu adalah recovery market post COVID-19 dan interestingly dia dah break yang itu. Kita tengok apa price action dekat sini, whether dia akan continue ataupun kalau ini break 1618, you know what to do. Kalau ini break 1618, tahu nak buat apa kan? Dolar akan kuat. Kalau ini break 1618, menunjukkan ada momentum. Apa 1618 kan? Okey. Sama dengan GBP NZD. Ini dah high ke tak? Ini dah high kejap Ini dekat 15 minit punya marking ni. 1 AB tak. Ni masih ada satu lagi move ke atas. Tengoklah apa dia buat. Terlalu kecil. Ataupun dia dah habis dua ni dan memulakan pergerakan. Kalau ini berjalan ke bawah, dan GBP AUD pun akan ke bawah. Faham Keseluruhan gambaran besar pasaran, kita ada indeks yang nampaknya bounce daripada equilibrium area. JPY pair dah mula menaik. Sekarang ni bergantung kepada US dollar. Adakah US dollar akan saya dah buang. Okey. Adakah US dollar akan menghabiskan wave 4 ke atas ataupun US dollar meneruskan pergerakan ke bawah? Tengok kepada pergerakan US dollar pada hari ini. Ke arah FOMC pada esok hari, we see biar market decide dia nak buat apa. Ada tengok GBP US dollar tadi, dollar index lain semua. Kalau dia sampai 50% Fibo tu, anda letakkan BE anda. Mana GU kita? Ini Dia sampai 50%, anda alihkan stop loss kepada BE. Anda nak ambil separuh, anda boleh ambil partial profit kat sini. Biarkan separuh lagi, letak BE. Dah habis. Anda tak payah tenung dah. Jangan tak payah duduk satu hari pasang alert. Saya letak alert dah. Tak ada, saya nak pergi tengok-tengok. Kalau saya pun duduk tengok, saya pun kacau emosi tau. Serius. Sebab tu saya tak tengok. Saya letak alert. Letak alert dah.
Kita tak perlu. Kalau saya pun duk tenung. Kenapa saya masih katakan ada kemungkinan selain daripada tu kita tengok pair USD lain seperti USD Zloty ni. Ni pair USD satu lagi ni kepada 4 hour. Sama seperti USD index tadi, dia masih incomplete. Nampak ni? Dia masih incomplete. Jadi ada kemungkinan untuk kita buat this move. Okey, this move. Masih ada kemungkinan that move. Ke atas. Kalau ini fixed market. Ini fixed market. Kalau dia terus turun ke bawah, then that's it. Dolar habis, dolar sideways, yen habis, kita akan ada indeks yang mengukuh. USD JPY ke atas bukan sebab dolar kuat, disebabkan oleh yen yang paling lemah. Dolar sideways ke bawah, euro USD tetap ke atas tapi tak pecut macam euro JPY. Okey, ada soalan? Tanya soalan. Faham gambaran besar kita, apa yang kita sedang perhatikan, apa yang kita tunggu dekat market, mana clue kita? Jelas? USD NOK saya ada lukis ke tak? Sekejap rasanya saya lukis sekejap USD NOK. USD NOK sampai break kan, hampir. Ni masih lagi wave 2. Masih lagi wave 2. Fifi bukan orang pertama tanya USD NOK kali ni. Saya semalam ada orang tanya. Cumanya kita I cannot confirm this one sebagai lower low sebab dia tak break. So ada kemungkinan untuk dia naik ke atas lagi. Nampak dua ni terlalu cetek kan. Tapi dia boleh jadi dua. Tu cerita dia. Tengok daripada atas ni kan. Ke bawah ni. Dia boleh jadi dua sebab syarat dia 14.6 ni lepas. Tapi nak trade dia tak dapat. Terlalu cetek. Saya akan tunggu 38.2 at least. Kurang-kurang lah wave 2 ni. Sebab tu saya tak minat. Nak ambil yang besar dia ni. Anda boleh buat macam ni bagi mereka yang ada trading view. Kalau anda save saya punya chart ni sebagai template, anda type dan pilih yang ini. Pilih, saya tak dapat sebut ni. Faham? Then anda akan dapat chart lain-lain lah. Anda type dekat sini. Kalau bagi mereka yang ada trading view. Yes. Tapi arah dia ke bawah. Nampak tak kalau kita nak habiskan wave 3 dekat sini? Pelik sangat. Kalau ini wave 1, 2 kan. 1, 2. Dapat tak kita nak habiskan wave 3 kita sini? Pelik kan rupa dia. So ni dekat weekly lah. Pelik sangat. Kecil sangat wave 3 dia. Wave 3 kena at least 0.618. Kita tengok. 0.618. Itu sifat wave 3. Paling teruk lah dia. Sini. Ni paling teruk lah. Ni wave 3 paling teruk lah. Jadi masih ke bawah. Yang naik semasa ni, belajar tengok time frame besar. Tengok daripada time frame besar, tengok ke bawah. Terlalu sikit untuk dia habis kat situ. 1 hour terlalu sikit untuk dia habis dekat situ. Itulah kalau kita letak kat situ buruk apa. Chart tu pun macam-macam chart dia kan. Ini adalah ABC dalam yang biru. Lukis ABC. Jangan terus 5 tu. Selalu sangat tengok orang buat elliott wave semua 5. Bukannya 5. A, B dan C. Ini mungkin W, X dan Y. Tak kisah. Apa pun ini adalah W, X dan Y. Okey. Tengok dia punya ni. Cantik je dalam.
Terlepas 1618. Ngam-ngam 1618 dalam area ni. Tengoklah kalau dia break kat atas, then itu dah US dollar kuat. Sama USD NOK. USD NOK ni adalah sama dengan Brent. Dia inverse dengan Brent. Euro NOK, USD NOK. Okey. Ada soalan lain? Galih mana Galih? Galih tak ada. Pelik je Galih tak ada. Tak patut dia tak ada. Nampak? We are there. Satu indecision. Whether Zloty tu saya tengok bukan apa. Sebab dia adalah mata wang yang paling aktif dekat Central Europe. Waktu sebelum Europe, sebelum Frankfurt buka, sebelum itu adalah Western Europe. Germany, France kan. Itu sebelah kiri. Yang sebelah kanan ni Eastern Europe memang negara mundur sikit. Tapi Central Europe ni, Poland apa semua ni, tengok bola kan. Ada kali. Kali senyap pelik je. Okey. Central Europe ni, sebab tu saya tengok Zloty, nak tengok Open London. Anda nak tengok tak tengok pun tak apa sebenarnya. Kalau bagi mereka yang trade very short term. Satu saya dulu saya scalper. Kalau ada masa saya scalper, tapi sekarang ni memang saya tak ada masa. Zul, yang USD NOK guna link chart USD Zul ke? Oh, tak keluar. Okey. Mungkin sebab dia berbayar kot. Mungkin lah kot. Tak keluar. Okey. Ni tadi chart apa? Ni tadi Australia. Kan hilang pula Australia. Satu hal. AUD US dollar. Okey. Kalau tak ada soalan, kita berhenti rehat dahulu. Tanya banyak-banyak soalan. Untuk yang Elliott Wave tu ya, jurus apa? Tak ada jurus-jurus. Dia pakai benda ni ya. Dia tak ada jurus rahsia kali. Tak ada. Sama je. 3 wave long. Tak ada jurus-jurus. Itu orang silat. Kita bukan bersilat. Kita cuma trade system. Bukan bersilat dengan market. Okey. Kita break sekejap. Kita sambung balik selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberitahu anda mengenai 30 US dollar bonus tanpa deposit. Anda boleh mula berdagang tanpa risiko. Jika anda membuka ataupun mendaftar akaun nyata bersama XM, anda akan mendapat 30 US dollar yang akan dikreditkan ke dalam baki akaun anda. Untuk bermula, anda hanya perlu mendaftar akaun nyata bersama XM dan pendaftaran hanya mengambil masa kurang daripada 3 minit sahaja. Jadi tunggu apa lagi? Mari mula berdagang. VPS atau Virtual Private Server adalah perkhidmatan yang digunakan dalam dunia hosting di mana ia berfungsi sebagai pelayan khusus yang berdiri sendiri. VPS XM membolehkan anda berdagang dengan lebih pantas dan mudah. VPS XM mudah diakses dari lokasi anda, tingkatkan masa perdagangan sesuai untuk penggunaan penasihat pakar dan dengan ketersediaan 24 jam. Untuk masa yang terhad sahaja dalam tempoh promosi, perkhidmatan VPS XM tersedia untuk semua pelanggan XM yang sedia ada dan baru secara percuma, tertakluk pada terma dan syarat. Manfaatkan sepenuhnya pelaksanaan XM dengan VPS XM. Forex
Forex juga dikenali sebagai pertukaran mata wang asing, FX atau mata wang. Perdagangan mata wang adalah pasaran global yang decentralized di mana semua mata wang dunia didagangkan. Tapi bagaimana semua ini boleh membantu anda jika anda tiada pengetahuan tentang Forex? Selamat datang ke XM, broker yang dipercayai, dan kami menyediakan platform pendidikan dalam cara yang mudah dan juga inovatif. Dengan XM, anda berpeluang untuk mendapatkan pendidikan percuma mengenai perdagangan Forex dari platform seperti XM Live, Ruang Asas, Ruang Lanjutan lokal di mana ada pakar kami menanti anda di sana. Jadi tunggu apa lagi? Lawat laman web xm.com sekarang dan mula belajar bersama pakar kami. Akaun demo memberi anda peluang untuk mencuba platform dagangan web kami dengan tiada risiko. Fungsi akaun demo adalah seperti akaun sebenar kecuali anda berdagang dengan baki wang maya. Ini adalah kaedah terbaik bagi pedagang baru untuk menerokai bidang dagangan. Dengan akaun demo XM, kami memberi anda pengalaman dagangan Forex menggunakan semua ciri dagangan yang disediakan oleh platform MT4. Buka akaun demo dengan XM dan mulakan dengan baki maya $100,000 USD. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, soalan daripada Fifi. Tak ada kena-mengena dengan USD NOK. Kalau yang break 1618 tu wave 5, maksud Fifi macam ni. Kalau dia buat macam ni. Kan? 1, 2, 3, 4, 5. Wave 5 ni break 1618. Tu maksud dia. Fi? Depend. Kalau dia adalah wave 3, then sini anda boleh entry. Tapi anda kena faham the whole structure ni apa pula. Tapi tak apa. Cukup tahu kalau dia adalah 5 wave 3. Kalau dia adalah wave 1 dan belakang ni diagonal, anda tak trade dia. Kalau dia diagonal, maksudnya sini tak sampai 1618. Dia tak sampai 1618. Wave 5 1618 kan. Ini kalau even dia 3 tapi mungkin ini adalah 3 dalam 1 kan. 1 macam ni. Anda tak trade yang 4 ni. Lepas ni kita tengok. Lepas ni kita ceritakan benda-benda ni. Okey, so gambaran besar kita masih ada indeks yang sedang mengukuh, kita masih ada yen pair yang bergerak sama dengan indeks dalam either fixed dynamic ataupun index dynamic, antara dua. Itulah dua yang probability. Kalau nak tanya saya pada semasa, it looks more and more tengah-tengah ni. Ini adalah 40%, ini 40%, and we still have 20% dekat sini. Either one. Tapi apapun, kalau anda dah enter, anda dah letak BE, you are risk free. Let the market tells us apa yang dia nak buat. Let the market tells us, sebab tak ada benda 100%. Dalam trading tak ada benda 100%. Ada satu lagi, tapi banyak sangat choices, anda pula pening kan.
Jadi daripada situ kita jangkakan which high probability move yang kita nak ikut. Dalam chart saya ada path 1, ada path 2. Siapa yang tengok the whole chart saya akan nampak ada path 1, ada path 2. Kepada struktur instrumen tu sendiri, saya akan tengok direct kepada instrumen tu. Bila keadaan macam ni 50-50 antara dua ni, then saya akan tengok kepada instrumen berkenaan direct. Apa dia punya struktur lah. So seperti kita ceritakan untuk indeks ni, untuk indeks tengok whether dia akan buat dia akan ikut yang hijau ataupun yang orange ni, ataupun jatuh dan buat jatuh daripada sini, jatuh dan dalam kita dalam yen dynamic. Kalau itu berlaku, kita akan nampak UJ jatuh. Anda akan nampak UJ. Kalau anda nampak UJ ni buat low, UJ ni buat low, dan itu gambaran awal kepada anda bahawa anda dalam yen dynamic index jatuh lebih banyak, membetulkan 21 Disember punya low. Maksudnya support dekat 21 Disember. 21 Disember. Ni, sini. Dia akan buat pembetulan against this. Ini. Yang ini. Sini. Bukannya lagi memperbetulkan support 2 ni lah. Okay, kalau itu berlaku. Dan kita akan ada 5, 3, 5, WXY yang lebih besar. Okey. Jadi tengok dollar index, tengok US dollar JPY dan kaitkan dia dengan the whole market punya move. Apa yang kita nampak, trade dia, everything is lining up untuk melihat kepada pasaran yang lebih volatile. US session sekejap okey, sekejap tak okey, sekejap okey. Esok malam, tengah malam kita akan ada FOMC, kita akan ada company-company besar mempunyai market capitalization yang besar, huge company seperti Apple, Tesla, Microsoft, Facebook yang akan mengumumkan perolehan dia. Okay, will the market pecut? I don't see it at the moment. Tapi let the market tells us what to do. Saya nampak 3 wave, saya long. Tak kisah. Tengah malam yang ni jadi, masih ada yang bangun. Pukul 12 suku kan saya tunjuk mesej dia. Bang, jatuh teruk ni bang. Habis saya bang. Dia naik, bang, thank you. Hai. Masuk main berapa pip. Dia tak ada... Dia trading ni, saya tak tengok sebatang candle. Saya tak tengok kepada sharp. Saya tengok kepada range. Bila jatuh macam ni berapa second dia jatuh kan? Berapa minit dia jatuh? Bang, habis bang, habis. Dia naik balik. Tak sampai 2 minit. Thank you bang. Saya dah tutup. Allah. Dia naik balik. Rugi saya tutup bang. Jangan trade macam tu. Don't trade that way. Anda pun terganggu kan? Terganggu. Tak dapat. Jangan. You will, anda akan tak selesa. Duduk tidur semua tak selesa. Duduk tengok chart dia. Tengok news keluar, gabra satu. Tengok news keluar, tak payah. Ikut struktur, ikut sahaja. Kalau anda ikut, buat cara tu. Kalau anda nak ikut lah. Kalau anda tak nak ikut, buat cara anda, buat. Terpulang kepada anda apa yang sesuai kepada anda. Tapi kalau ikut cara saya letak limit order, letak stop loss, letak TP, 50%, kita letak BE, dah. Tak ada risiko. Kalau ada kena stop loss. Kita tahu berapa loss kita. Pengsan dia tu. Bukan saya tak kata itu trading tak jadi. Mungkin sesuai kepada dia. Tapi kalau emosi kita duk terganggu, ada masanya kita akan cepat buat mistake. Itu je. Kita tak dapat nak kira prestasi kita sendiri. Payah. Okey. Jadi itu gambaran besar pasaran. Saya tak nak pergi banyak sangat cerita tu. Kita tengok kepada apa topik kita pada hari ini. Okey, semalam kita dah sentuh secara ringkas. Saya direct macam mana nak guna. Itu semalam. Dan baca nota semalam. Hari ini kita ulang sikit dan kita lebih mendalam sikit pasal
incomplete sequence dan complete sequence. Macam mana kita nak ikut trend? Jadi berlabur dalam dagangan, ingat ia merupakan satu proses bermula dengan inventory diri, kepercayaan yang betul, tak payahlah cerita mengarut-ngarut. Modal anda tahu, jangan jenis bulan ni aku ada berapa, main tikam. Dah lah. Buat proper. Ini bukan hobi. Hobi cost money. Masa, tentukan masa. Jangan anda kawal trading anda. Itu inventory diri. Yang kedua, sistem dagangan. Model pasaran dan juga model size posisi. Jadi model yang saya guna pakai adalah kepada market dynamic. Dan apa yang kita ceritakan semalam dalam Elliott Wave, basic dia adalah benda ni. Ini je. Elliott Wave benda ni je. Anda fahamkan yang ini je. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Anda faham itu cukup. Itu Elliott Wave. Anda faham struktur ini. Okey? Dan ada syarat-syarat dia. Wave 2 tak boleh melangkaui wave 1, wave 3 tak boleh paling pendek, wave 4 tak boleh masuk 1 dan wave 5 biasanya dengan momentum yang lebih rendah. Okey? Itu je Elliott Wave. Lepas tu correction berlaku dalam 3 wave. Bila trend 5 wave. Okey. Untuk trading, kalau anda gunakan Elliott Wave 1930 ni, masalahnya 1930 kita tak ada indikator berayun. Apa indikator berayun? Tahu? Oscillator. Momentum, kajian volume. Itu waktu Elliott buat benda ni, dia tak ada maklumat tu. Jadi, dan pada zaman ni pun, mostly yang trade adalah computers, adalah kepada black boxes. Dan kita dapati, bila anda lihat pasaran, semuanya bergerak berkaitan. Everything connected. Satu market bergerak, ini akan bergerak. Satu pasaran bergerak, ini akan bergerak. Sama ada sama arah atau tak sama arah, tapi lekuk-lekuk dia ada kaitan. Itu zaman ini. Kita tahun 2021 dah. Teori Elliott Wave asal dia adalah pada tahun 1930. Itu 90 tahun lepas. Saya tak katakan dia tak relevan, tetapi ada benda-benda yang kita masukkan. Okey? Jadi dalam teori asas dalam Elliott Wave, tradisional dia, arah terbentuk dalam 5 lekuk dan korektif 3 lekuk. Soalan saya, kalau anda nampak A, B dan C dalam yearly chart dan anda cuma tengok Elliott Wave traditional, di mana sini adalah A, sini adalah B dan sini adalah C. C kat sini ada 5 wave, itu bukan arah ke? Contoh kan. Yelah ambil ni besarlah dia. Itu contohlah kan. Jadi arah boleh terbentuk dalam aturan ya, sequence. Aturan, anda akan nampak kataan banyak aturan, sequence. Saya cuba translate di dalam bahasa Malaysia. Dalam aturan ataupun sequence of 5 wave ataupun 3 wave. Terutamanya kalau anda trade mata wang. Sebab sifat mata wang adalah kepada sideway. Itu sifat. Anda tengok dah chart. Lekuk 3 tak boleh terpendek. Yes, setuju. Lekuk 3 selain diagonal, hendaklah mencapai 1618. Okey? Itu syarat yang saya masukkan dalam teori Elliott Wave baru. Nombor 3, lekuk 4 tak boleh bertindih dengan lekuk 1. Saya masukkan lagi. Lekuk 4 tidak melangkaui 50% lekuk 3 dalam motif wave. Ini dalam motif. Tidak boleh melangkaui 50% retracement. Maksudnya, sekiranya kita katakan bahawa lekuk 4 ni, ini merupakan satu motif, nak katakan dia wave 3, kalau anda tengah lukis dan anda jangka wave 3, kalau wave 4 dia turun 50% daripada 2 kepada 3 ni, kalau dia buat macam ni, mana pergi? 2 kepada 3. Kejap. Okey. Kalau dia turun 50%,
lebih 50%, ini bukan wave 3. Faham? Ramai yang lukis, dia main lukis je, lepas tu 3. Macam mana 3, 4 dia jauh? Tak dapat. Dia tak boleh, dia kurang sikit tak apa. Dia sama tak apa. Dia tak boleh melangkaui 50%. Faham? Kalau kita nak katakan ini wave 3, habis dia wave 3, wave 4 dia tak boleh melangkaui. Okey? Macam mana saya nak padamkan ni? Okey. Okey, wave 4 ni. Wave 4 tak boleh melangkaui 50%. Lekuk 5 biasanya punya volume rendah tanpa momentum. Sebab zaman kita ni dah ada RSI 1970s, stochastic 1950s. Wave 5 kena ada momentum divergence. Anda pergi momentum divergence, anda tengok di time frame rendah. H1 ke atas, momentum divergence tak berapa, is not that reliable. Anda tengok ke time frame rendah. Penguncupan harga berlaku dalam segitiga. Saya masukkan satu lagi, penguncupan harga dan juga volume dagangan berlaku dalam segitiga. Apapun segitiga saya tak trade. Dan last sekali, nombor 6, paras pembatalan diguna pakai untuk menentukan structure. Invalidation. Jadi apabila kena invalidation dalam teori Elliott wave, dia bertukar arah. Saya tak gunakan cara tu. Saya gunakan sistem pengagihan. Kalau saya tengok AUD US dollar buat higher high, NZD US dollar break invalidation, tetapi seluruh structure dia masih belum buat lower low, maksudnya macam ni. Kalau saya nampak struktur berkaitan, kita tahu dia adalah berkaitan. Contohnya, saya nampak ini adalah pergerakan AUD US dollar dan dia break atas ni, dia break macam ni, dan saya nampak untuk NZD ni, NZD buat macam ni. Dia buat macam ni. Dia buat macam ni, dia break. Okey, saya tak akan katakan ni jauh sangat. Okey, kita buat macam ni lah. 1, 2, 3, 4, dia naik dan AUD buat macam ni. Ini AUD US dollar, ini AUD US dollar, AUD US dollar, dan kita ambil satu lagi mungkin yang samalah AUD JPY contohnya. Ni AUD JPY. So kita tahu dia ada correlation. Ini adalah AUD JPY. Kalau saya nampak AUD US dollar ni buat macam ni dan kita nampak seluruhnya indeks masih ke atas, kita masih positif kepada Australia dollar contohnya, saya tak akan tandakan ini sebagai A, B dan C. Kalau kita katakan ini 1, 2 dan 3, faham tak? Ini adalah, katalah kita tandakan 1, 2 dan kita tengah tunggu 3, 4, 5. Saya tak akan tandakan sini sebagai A, B dan C. Faham? Saya tak akan tandakan dia macam tu. Saya akan tandakan dia sebagai 1, 2, 3 kata 4, 5 dan kita akan tandakan sini sebagai yang kecil. Kita akan tandakan dia sebagai satu nest. 1, 2 dalam yang kecil lagi. Faham je? Kita tak akan tandakan dia sebagai nak reverse. Kalau kita tandakan A, B dan C, kita katakan dia nak jatuh. Tu benda-benda dia, saya menggunakan sistem pengagihan. Biarpun dia break kat sini, kalau dia break kat sini, saya akan tandakan ini kesemuanya ini sebagai 2. Saya akan jadikan ini flat. Kalau macam mana anda nak tahu flat, A, B dan C. Boleh? Itu adalah untuk sistem pengagihan. Saya akan lihat kepada faktor korelasi. Saya akan tukar kepada, saya akan gunakan faktor korelasi. Ikut bagi siapa yang first time dengar, yang lama ni faham lah. Roslan faham, Joe faham, Fifi faham, Galih faham. Yang bagi baru ikut, tak apa. Cerita dia anda kena buat benda ni.
Bagi mereka yang dah lama ikut, saya tahu. Anda faham. Tapi yang bagi mereka yang pasal ikut, apa benda Zul cerita ni? Tak apa. Ambil masa. Kita akan ulang. Subjek ni saya tahu. Ramai berminat. Ya? Minggu depan kita akan cerita pasal apa? Saya pun tengah fikir apa. Anda bagi tahu saya apa topik yang anda nak pada minggu depan. Bagi tahu kat saya dalam Discord. Dalam Discord ya. Bincangkan sama anda. Tengah malam saya tengok apa pilihan ramai. Jadi kita ada tema untuk minggu depan. Sebab sekarang ni saya dengan Helmi free untuk nak letak topik apa pun. Boleh? Jom. Janganlah topik ni tiap hari. Pengsan kan. Mungkin minggu depan kita akan pecahkan dia kepada yen dynamic, dollar dynamic. Tu benda-benda tu lah. Okey. Jadi balik kepada cerita ni tadi ya. Balik kepada cerita ni tadi. So, ada benda yang saya tambah. Supaya kita punya lukisan. So, kalau anda buat Elliott Wave, cuma Elliott Wave, anda akan dapati seorang lukis lain, seorang lukis lain, seorang lukis lain. Tapi kalau anda pegang kepada yang ini, yang anda lain cuma satu je kadang-kadang. Iaitu fractals dia. Yes. Asset correction. Asset correction simple. Untuk FX banyak double correction. Okay. So asas struktur pasaran 3 je. Low, bullish, bearish, mendata. So, dan apa yang saya guna pakai dalam trading adalah kepada satu sistem dikenali sebagai 3711 ya. Jadi 3711 ni saya tentukan ada trend ke tak. Itu langkah pertama. Yang kedua, ada tak yang kita boleh trade? Trend tu masih pergi ke tak? Itu adalah kepada incomplete sequence dan momentum sequence. Jangan tengok dia pergi satu terus trend. Tak. Jadi di sinilah saya mengikut trend. Jadi bila kita ikut trend, benda-benda yang kita akan buat, kita ikut arah. Nombor 2, tunggu pembetulan harga dekat ekstrim. Maksudnya, anda cuma tunggu bila correction tu habis. Dan kita akan melihat arah pasaran, struktur pasaran dan kaitan struktur. Kita tak trade setiap lekuk. Kita tak cari pucuk akar. Kita tak berdagang kalau tak ada incomplete ataupun momentum sequence. Dan kita tak berdagang lawan trend. Ni nak turun, kita sell sekejap. No. Kalau anda berdagang ikut ni, boleh masuk sekejap, dia nak turun tu macam gold kan. Kita tahu dia nak turun. Analisa kita dia nak turun. Boleh tak sell? Boleh. Kalau anda trade di time frame kecil dan ada incomplete sequence. Seperti saya ceritakan awal tadi. Boleh. Tapi kalau anda swing H4 ke atas, H1 ke atas, anda cuma nak long. Sebab trend dekat H4, trend dekat H1 adalah ke atas. Kalau anda trade dekat M5, M15, kalau dia buat, ni maksud saya, gold. Mana gold? Gold yang kita ceritakan tadi. Kalau dia buat ini, kan kita nampak 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia buat ini, dan di time frame anda, di time frame M5, M15, kita ada high, low, lower high, lower low. Syarat dia ini kena berlaku dulu. Syarat dia. Anda tarik Fibonacci extension. 1, 2. Kalau ini tak sampai 1 lagi dan dia pull back, anda boleh short. Itu je. That's it. Syarat dia kena buat lower low dulu. Itu je. Itu kalau anda trade dekat time frame M5. Itu bukan H1 punya entry. H1 punya entry adalah long dari bawah. H1 punya entry 17 something daripada bawah. Okey? Itu maksud dia. Okey, balik kepada ni.
Jadi apa yang kita akan cari adalah dua benda. Yang pertama adalah incomplete sequence. Incomplete sequence ni adalah bila anda nak trade wave 2 kepada wave 3 ataupun wave A kepada wave B sahaja. Okey. Siapa yang tahu bila kita boleh trade wave A dan wave B ni? Ni tak pernah saya tanya ni. Wave 2 kepada 3 anda tahu. Bagi mereka dah ikut lama anda tahu. Maksud dia, ini benda dia. Bila kita ada high yang break, yang sini, ini high, ini higher low, ini higher high. Kita tengah tunggu higher low. Dan bentuk correction. Esok kita akan cerita pasal correction. Okey. Jadi itu kita boleh trade kalau yang ini berlaku di sini. Okey. So cerita dia yang pertama. Sini kena 5 wave. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dia kena 5 wave dan buat high-high. Maksudnya kat sini macam dekat sini. Macam kat sini Eurochef. Okey. Sini Ini yang kita ceritakan semalam. Okey. Ini kena break. Satu ni kena break sini. Dan bila dia break satu tu, ada tarik Fibo extension. Dan anda dapati dia tak sampai satu lagi. Idea dia adalah kepada symmetrical chart. Maksudnya sini akan sama 100%. Jadi kalau dia tak sampai lagi, dia akan turun. Penurunan ini yang kita akan tunggu correction. Dan kita akan ikut arah market. Ada soalan mengenai yang ni? Ini semua dah tahu kan? Tapi ada lagi saya nak tambah ni. Ini semua tahu kan? Okey. Jadi kita akan letak entry 3 wave, tarik Fibo 3 ni dan entry daripada sini, stop loss bawah 1618, TP ambil daripada bawah. Ni permulaan dia dan kepada entry 3 wave dan sini adalah TP kita. 50% kat sini kita akan letakkan BE. Yang kita buat untuk GBP US dollar kita, yang kita buat untuk GBP, kenapa pula tak boleh ke bawah ni? Yang kita buat untuk GBP kita, mana GBP kita? Yang ni. Yang ni. Sebab sini 5 wave. Sini 5 wave. Okey. Ini 5 wave. Lepas tu turun dan kita katakan ini sebagai, ini mungkin 5 wave atau 4 wave, saya tak tahu. Tapi sekarang ni kita 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita, ini higher high. Dia tarik 3. Kalau ini jadi wave, ini jadi 3, ini jadi 4, tak kisah dia masih naik. Tak kisah dia masih naik. Sama je. Okey. Jadi kita jangkakan ini akan buat satu lagi, at least satu lagi ke atas. Tak kisah. Tak kisah. Apa pun 50% kita letak BE. Nampak 3, 4 ni macam tak cantik. 1, 2 jauh kan. Ini diagonal. Jadi untuk structure tidak lengkap, kita cuma trade wave 2 punya correction. Satu lagi tempat di mana anda boleh trade untuk structure tidak lengkap. Kat mana kita boleh trade structure tidak lengkap? A kepada B. Okey, itu satu. Ni ambil nota ni Wimon. Banyak dah tulis ni Mon. Itu semua, ini yang ni semua tahu. Yang ini semua tahu. Kalau sini berlaku 5 wave B dan sini ada 5 wave 2, 3, 4, 5 yang break dan tak sampai 100% lagi. Maksudnya sama. Ni sebabnya kita kata 3 wave pun anda boleh trade. Kalau dia tarik
1, 2, dia tak sampai 100% lagi. Ini dah 5 wave. Kenaikan 3, sini akan ada 5 kan. Kalau dia A, B, C, kalau dia zigzag, sini akan ada 5. Okey, itu yang pertama. Itu dalam struktur zigzag. Itu semua tahu saya rasa. Semua faham yang itu kan. Itu adalah A, B dalam struktur zigzag. Ini dalam struktur zigzag. Okey. Satu lagi tempat di mana anda boleh trade. Boleh trade struktur tidak lengkap apabila kita ada macam ni. Ini W. Ini satu. Okey. Ini adalah W. Ini W. Dan sini kita ada W, X dan Y. Ini salah satu daripada high probability. Lepas tu ada 1, 2, 3 connector, tak kisah A, B, C, W, X, Y. Dan sini 1, 2, 3, 4, 5 jelas. Dia break out dengan 5 wave. Sini 3, sini 3. Sini 3, maksudnya W, X, Y. Sini W, X, Y. Ambil nota ni Roslan, Wimon, Joe, Galih. Saya tak pernah ceritakan benda ni. Ya, ambil nota ni, tolong. Ambil nota ni Ini yang antara higher probability dia. Ingat, untuk WXY dia boleh apa-apa structure kan. Dan paling cantik kalau sini 3 wave. Dia jarang truncated kalau dia 3 wave. Sini tak kisah A ke, W ke, apa ke, X ke, B ke, tak kisah. Ataupun C, tak kisah. Okey. Tapi yang first move ni 5 wave. Dan anda tandakan dia sebagai A. Ingat, ini adalah X dan internal. I'm talking about internal lah, terutamanya kalau dia time frame besar. Dan Galih, kalau nak scalping, ini adalah salah satu high punya probability. Yang ini. Kalau anda nampak yang saya tandakan dekat time frame tu, dia W, X dan Y, anda boleh trade dia kalau A ni buat higher high, 3 wave B ni anda trade. B kat sini anda trade. Faham? TP dia kira daripada bawah ni. Ini yang high probability. Ni antara yang high probability. Ini adalah untuk Y ke atas. Faham? Kalau anda nampak struktur ni, dia adalah combination. WXY, A, B, C, A dia break. Mana yang ada benda ni sekarang ni? Dalam chart ada. Cuma dia tak ada 3 wave yang jelas untuk correction. Cari dalam chart saya, ada. Anda tengok struktur ini Fi, mana Fifi? Ini antara yang ni Ini yang high sebab struktur WXY adalah struktur yang paling banyak dalam pasaran currency. Itu yang paling biasa kita tengok. Kita buka chart, anda akan nampak banyaknya forex adalah sideway. Banyaknya sideway. Kena ada higher. Yes. Dia kena A ni buat high. Biarpun sini 3. Nampak? Asalkan A ni jelas 5 wave dan dia cukup syarat ini. Faham? Dia ada momentum divergence, motif wave. Cara entry dia sama macam ni ya. Faham? Sebab itu saya tak letakkan sini 5 wave. Ada orang tanya, bang kenapa tak lukis dia 5 wave? Sebab saya nak ceritakan benda ni lama dah benda ni kan. So saya nak ceritakan benda ni. Ni Galih nak teknik rahsia, jurus rahsia. Tak ada rahsia-rahsia. Tak ada rahsia-rahsia. Ni yang high probability. Ini yang high probability. Boleh? Sebab apa dia high probability? Siapa ingat pasal corrective structure? Kalau dia W, X dan Y, W, X dan Y,
apa sifat yang dekat sini? Siapa ingat? Siapa ingat yang sini perlu ada apa? Tak kisahlah dia A ke, dia W ke, apa yang perlu ada dekat sini? Siapa ingat? Saya nak tengok siapa yang baca nota. Saya nak tengok siapa yang baca nota ni. Betul ke tak belajar? Ui, pukul 6.36. Alamak. Siapa ingat yang itu? Ini yang struktur yang anda boleh tengok. Ini antara yang bagi saya ini adalah itu adalah satu tempat yang memang saya tak akan cuba untuk tak miss. Siapa yang ingat apa A ni kena apa yang kat sini? Sini kena ada apa? 618. Itu salah satu dia. Belum cerita pasal Fibo dulu. Apa yang kena ada dekat A ni? Yes, salah satu dia kalau kita ambil Fibonacci, sini akan sampai 618 764. 764. Itu tempat A tadi. Satu lagi apa? Yes, divergent. Situ kena ada divergence. Situ kena ada dia. Kalau dia tak ada divergence dan dia 3 wave, anda tak trade dia. Yes, ni tengah buka nota ke apa Roslan ni? Tidak membatalkan W. Yes, dia kena ada divergence dalam dia. Maksud divergence tu dia ada momentum belakang tu. Tak kisah dia W ataupun A. Tapi kalau anda nak trade, anda kena tengok A. Anda kena tengok, maksudnya anda kena tengok 5 wave. 5 wave yang break ni 5 wave. Then B ni, ini preferably anda buat di time frame besar. Anda tengok ni dekat daily, anda tengok ni dekat H4, lepas tu anda nak trade H1, anda nak trade M15, M5. Anda cari benda ni. Boleh? Okey? Tulis. Ini tak ada dalam buku. Anda perhatikan dia akan banyak apa benda. Tengok belakang cat kan. Kalau anda tengok benda tu berlaku, anda tengok dia punya B ni cantik. Dia ngam-ngam je 100. Macam kena hatur je, geram je tengok. Kalau kita miss ke, geram je tengok. Tu yang bestnya. Kena nampak ada promoter jual Vitagen. Okey. Ni salah satu daripada yang salah satu yang ini adalah struktur yang lazim berlaku kalau anda trade saham, terutamanya bagi yang lebih sideway. Sebab ini memberikan anda peluang untuk masuk market yang lebih sideway. Kalau anda tengok di time frame besar dia sideway, ini boleh memberikan peluang. Dalam apabila internal dia buat 5 wave. Faham tak apa saya ceritakan ni? Kan kita banyak market bergerak macam ni. Betul tak? Banyak market bergerak macam ni. Ni bentuk yang biasa kita tengok kat chart. Kalau kita tengok buku cantik, dia lukis wallahu. Buka chart kita tengok ni. Mana up, mana down ni. Betul tak? Mana Abigail hari ni? Ribut dekat Miri ni. Miri. Ya, nampak orang Sarawak. Faham? Kita banyak nampak market macam ni kan? Jadi kalau anda nampak ini sebagai WXY, lepas tu dia break dan dia break 5 wave, anda tunggu 3 wave sini. Anda boleh trade dia. Nampak? Ini yang market kita biasa tengok. Ni bagi galih tadi nak masuk shorter time frame. Ni banyak. Ini banyak. Faham? Ini banyak dalam ni dalam market. Ni bagi mereka yang memang menggeletar tangan tak entry. Ni. Ada tengok time frame kecil berlambak ni. Saya ada tengok M5, M15 dan bagi mereka yang nak draw satu structure je. Tak nak buat macam Zul nak tengok semua benda. Aku nak trade dia. Anda cari ni. Ni saya kalau anda nak buka kan, anda buka chart, aku malas nak buat elite wave ni. Banyak sangat aku nak tanda kan. Dia tahu macam mana nak buat. Tapi banyak sangat cuma nak trade structure ini je. Kita mana yang saya tak lukis? Saya dah buang. Facebook contohnya. Okey, aku nak trade ini je. Ini je.
Structure ini. Structure macam ni kan. Kata, ni 5, ni tak dapat. Ni 5. Kita carilah structure WXY, turun. Kalau dia buat 5 wave, ada tunggu B dia. Dia nak enter. Macam tu je. Ni tak dapat. Ini lain. Ini 5 wave. 5 B. Ini A, B, C. W ni. Ni 5 wave. Sorry, W lah. Ini correction. Anda cari structure ini. Bagi mereka yang malas nak buat elite wave, anda cuma kepada satu tempat je, anda akan tengok structure-structure yang sideway macam ni. Anda cari bentuk ini. Bentuk ini tadi. WXY, 3, lepas tu break 5. Boleh? Zone sawan. Syarat dia, A ni pun, dia kena ada incomplete. Faham? A ni kena ada incomplete. Itu syarat dia. Kalau dia dah sampai zone sawan, tak boleh ke? Tak boleh. Syarat dia kena ada incomplete. Boleh? Itu yang saya tulis dekat sini. Dia tengah cerita struktur tidak lengkap. Jangan dia dah masuk zone sawan. Dah masuk zone sawan, jangan masuk. Dah nampak kesan dia kan kali. Dia masuk 100, sampai 1618, market jadi bingung. Kita pun nak trade pening. Betul tak? Nampak tak benda ni? Dia nampak 100, dia masuk 100, 1618, market start buat kerja gila. Betul tak? Kan? Itu yang kita nampak kan? Dia lepas 1618, dia start balik kan? Ataupun dia tak sampai, senang je trade. Bila dia sampai je kawasan tu dah. Itu yang pening. Boleh? Okey, struktur tidak lengkap. Ada soalan tak? Saya kena cover satu lagi, ada 15 minit lagi. Ada soalan untuk yang ni? Jadi kita nak trade dia, ingat ya, 2/3 ataupun zigzag. Okey, A, B, 1, 2. Faham? Ini adalah zigzag. Zigzag. Ataupun ketiga adalah double correction, di mana W, X, Y, di mana kat sini kita ada struktur zigzag untuk dia jatuh. Okey, sini kita nak enter yang ini. Kalau A dia buat higher high dan incomplete. Boleh? Habis, tak ada apa-apa dah saya tak kongsikan pasal struktur tidak lengkap. Itu semua dah saya dah semua dah. Tak ada apa-apa dah. Dah habis dah saya cerita struktur tidak lengkap. Ada soalan untuk struktur tidak lengkap? Itu Fibo je tak lengkap. Boleh? Ini ada kena-mengena dengan kalau anda buat dynamic ya. Bagi siapa yang dah nampak benda ni, anda faham apa yang dalam dynamic, apa yang tengah trend. Itu je, dolar ke, yen ke, indeks ke. Ini ada kena-mengena dengan expectation dynamic. Boleh? Okey, kalau tak ada soalan untuk yang ni, kita masuk kepada struktur momentum. Okey. Struktur momentum, anda cari dia bila anda nampak motif. Anda tak trade struktur momentum apabila berlaku diagonal. Apa diagonal, apa motif? Ingat tak benda ni tadi? Kalau wave 3 tak sampai 1618, tak kisahlah dia cantik macam ni pun kan. Wah, ini memang Elliott wave lah, 5 wave. Kalau ini tak sampai 1618, okey, dan kita katakan ini wave 3 besar, 4 kat sini, kan? Anda tak trade. Sebab mungkin atas ni, 5 ni, adalah 1. Dan ini diagonal. Dia boleh jadi macam ni tau.
Faham tak? Dia boleh jadi macam ni. Dia boleh masuk balik wave 2. Structure ni boleh masuk balik wave 2. Anda cuma trade anda cuma trade ini structure momentum apabila sini sampai 1618 of course dan tak kisahlah ini 1 ke 1 ke 3 ke ataupun 5 ke, tak kisah kan, asalkan sini 1618, tak kisah. Dia terutamanya kalau anda nampak, kalau anda sedang trade wave 5, kalau anda nampak ini satu lagi, tulis benda ni, Jo, Galih, Roslan, tulis benda ni tulis benda ni terutamanya untuk komoditi bila anda sedang riding wave 5, faham tak? Sebab wave 5 komoditi termasuk Bitcoin, okey, kalau Bitcoin ni katalah okey, kita sedang menjangka wave 5 kan, ini 4 kepada 5 kan Bitcoin kan, kita sedang menjangka wave 5. Katalah sini adalah 1, ini 2, ini 3, ini 4. Mungkin ini adalah diagonal, mungkin. Okey. Lepas tu 1, 2, 3. Lepas tu kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Katalah anda nampak yang ini, katalah dia bergerak macam ni untuk Bitcoin. Katalah yang ini mencapai 1618 wave 3 dia, ingat, dan dia buat higher high. Contoh, kalau dia buat macam ni 4 ni anda masuk. Kalau anda nampak yang lain juga 4 kat sini, 3 wave dia anda masuk, sebab sini biasanya akan extend dan sampai satu masa anda kena alihkan wave 3 ke atas. Macam mana kita tahu nak alihkan wave 3? Kalau dia punya oscillator tu buat higher high. Kalau sini masih divergence, kita masih letakkan wave 3. Faham? Wave 4 ni anda kena masuk. Kalau terutamanya, kalau kita sedang menjangka wave 5, faham? Ni contoh dia lah dekat chart. Boleh? Kita pukul berapa ni? Okey. Kalau RSI dia buat higher high, then itu wave 3. Ni tak jadi wave 5. Sini, the idea is sini akan berlaku divergence. Kalau dia ni, kita dah masuk sini, kita sedang riding wave 3, sedap lah Jo kan? Lagi sedap, bagus lah. Itu je. Itu sebenarnya. Momentum sequence ni, sebenarnya kita tengah tunggu mungkin dia bertukar jadi wave 3. Itu je. Itu je. Kita sebabnya ada kemungkinan sini akan ada divergence kan dekat RSI kat sini. RSI kat sini kan dia buat divergence. Sini macam ni, RSI buat macam ni kan. Dan the moment RSI tu break, sini jadi wave 3. Kita tengah ride dia daripada sini. Dan kita akan ada apa? Nest. 1, 2, 3. Faham? Instead of ini jadi wave 4, ini akan jadi 1, 2, 1, 2. Kita tengah naik wave 3 sebenarnya. Itu je. Kalau RSI tu break, itulah momentum sequence. Itulah structure momentum. Faham? Anda cuma masuk bila wave 3, 1618. Terutamanya, kalau atas ni merupakan wave 5 dalam komoditi, terutamanya. Wave 1 pun boleh. Anda nampak benda ni, anda akan nampak dia extend lagi. Boleh? Wave
wave 3, kalau ini sedang melakukan wave 3, besar dia adalah wave 3, dan dia sampai macam ni, masalah dengan wave 3 ni, orang akan ambil untung wave 4 tau. Tapi kita tak tahu. Yang saya tahu, dia buat 3 wave, 1618, anda boleh masuk. Asalkan dia bukan diagonal belakang. Yes, exactly, Roslan. Kalau dia extend, anda dah masuk sini, instead of dia tadi merupakan, faham tak? Kan kita tadakan 1, 2, 3, 4. Kalau dia extend lagi, ini akan jadi 1, 2. Dan kita tengah ikut wave 3, ikut je. Apa yang kita jangkakan untuk indeks sekarang ni? Satu wave 4 indeks saya masuk. Apa yang kita jangkakan untuk US dollar pun even. Satu wave 4 anda boleh masuk. Kalau dia buat clear lah. Kalau dia buat satu correction yang clear. Faham? Maksudnya kalau dolar, ni dekat gambaran besar kita kan. Dolar sini kan. Ni gambaran besar kita. Dolar sini, kita mungkin sedang buat nest tau. 1, 2, 3, 4 ataupun 1, 2, 3 sorry hujung. 1, 2, 1, 2. Itu mungkin jadi wave 3. Yes, sekarang ni nampaklah kan. Belum mula, bagi mereka mula-mula ikut apa benda Zul tengah cerita. Tapi bagi mereka dah lama ikut, saya nak anda connectkan ya, apa yang anda dah cover, kita dah cover sebelum ni. Ya, bagi mereka yang baru, ikut berulang kali. InsyaAllah, saya ulang balik topik ni. Tengoklah, masuk Discord anda mengundi. Kalau anda nak saya ulang balik topik ni minggu depan, janganlah minggu depan, minggu satu lagi lah, saya pun boring cerita sama kan. Boleh? Hari ni kita cerita pasal corrective sequence, pasal motif sequence saja. Besok kita akan cerita pasal corrective sequence. Macam mana nak entry, macam mana nak keluar, macam mana nak lain. Okey? Faham? Untuk ni? Untuk momentum sequence, anda akan target wave 5 yang jauh, 618. Ingat, wave 5 ada 3 cara kira. Yang pertama, dia sama panjang dengan wave 1. Yang kedua, wave 5 adalah ambil Fibonacci retracement. Ini maksud saya. Wave 5 ni, wave 5 daripada 4 ni, ada 3 cara kira. Sama ada dia sama panjang dengan wave 1, ataupun wave 5 ni adalah Fibonacci terbalik, 3 kepada 4. Wave 5 adalah between 123.6 sehingga 1618. Kaedah ketiga untuk kira wave 5 adalah kita ambil daripada bawah, sambung kepada 3 dan sambung balik kepada 4. Kita dapat wave 5 sama jarak dengan 0.618. Itu 3 cara untuk mengira wave 5. Tengok nota semalam, ada dalam nota semalam. Yes, dia jadi nest. Exactly. Saya lambat sikit kita delay sikit jom. Dia jadi nest. Anda masuk kat bawah tu, anda right je lah, janganlah keluar kan. Biar dia. Dia cancel out dia punya divergence, wave 3 extend. Sedap trading, barulah sedap trading kan. Kita ikut je. Ada stop loss lah. Kita cuma tiap kali dia buat nest, naik balik, kita alihkan stop loss atas. Itu besok kita cerita. Macam mana kita mengurus, selain daripada kita letak BE, kita biar je. So, saya tak ceritakan lagi, satu saya tak letakkan dalam trade plan. Okey? Itu adalah untuk yang ni. Aturan impuls terbahagi kepada 3 ni tadi, motif, lekuk motif. Baca nota-nota ni semua ada. Oh, dah ada belakang ni rupanya. Dah ada. Anytime dia tak ikut syarat-syarat ini, itu adalah diagonal. Itu je. Sifat-sifat wave semua ada kat sini. Ambil nota-nota ni. Tolong ambil. Saya dah buat dia translate.
Sejam lebih jugalah duduk buat translation dia. Lekuk 5 macam mana nak kira, seperti saya ceritakan tadi ya. Kita nak kira dia 4 biasanya habis between 14.6, tak lebih daripada 50% dalam motif. Ya. Kalau dia lebih 50%, masuk lagi satu, lebih 50%, itu diagonal. Ataupun itu ABCWX. Tak tahulah, tengok cerita besar. Lekuk 5, 3 cara kira. Sama panjang dengan 1. Ni tadi Fibonacci ataupun extension 618. 3 cara untuk kira wave 5. Boleh? Korektif. Esok kita sambung untuk korektif. Yang anda trade zigzag, flat, regular flat. Regular flat. Ini saja. Dan yang ketiga, nota dalam bahasa SPM. Dan pening kepala nak fikir. Ratio ni tak ubah lagi ni. Nisbah, ni ada nisbah. Nisbah Fibonacci. Atoran korektif. Ada lagi saya tak tukar tu. Okey, dan double. Ini adalah struktur yang paling banyak anda tengok dekat market. Itu yang saya sebut tadi. Kalau sini A kan. A dan dia break W, A, B sini anda boleh trade untuk habiskan C. Faham? Ni yang saya ceritakan tadi. Kalau dia trade, kalau anda shorter term, dan kalau anda tengok ni dekat daily kan. Kalau ini A dan dia break W, B ni anda boleh trade. Dan sini kena ada divergence. Sini kena ada divergence. Faham? Kalau dia jelas 5 wave, structure 5 wave. Kalau sini jelas structure 5 wave dan dia break out ini. B dia trade. Ini banyak anda tengok. Bagi mereka yang, Zul, sekali-sekala je dia enter. Aku nak masuk banyak kali. Anda tengok structure ni. Ini banyak. Trade dia. So, ini anda trading 5-15 minit. Saya tak ada masa. Kalau anda nak buat, anda buat dia. Anda nampak ini 3 wave, dia naik, tak buat higher high, sini wave 5 kita kan. Dan dia tak buat higher high, tak break, turun balik. Dalam 5 wave, break out. B dia anda trade. Boleh? Ya, sasaran dia sama. Stop loss 1618, anda ambil daripada sini, TP, BE separuh daripada ni. Itu je, sama. Dan kena incomplete sequence kena ada. Okey? Boleh? Ini bentuk paling banyak. Ingat, ni ada dalam nota ni ya. Ni mesti ada divergence momentum. Ada dalam nota ni. Sini kena ada divergence momentum. Kalau A ni bawah daripada ni, then anda boleh trade. Faham? A ni, B ni anda trade. Jangan dia 3 wave, dia kena 5 wave. Dia kena 5 wave. Anda nampak 5 wave, anda tunggu B tu. Ini paling banyak dalam market. Ini structure lazim. Bagi mereka yang suka nak trade ni, ni banyak. Okey? Ambil nota-nota ni. Tolong ambil. WX, Y, X, Z jangan buat hal. Itu jangan trade. Okey? Jadi labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, buat benda yang masuk akal, buat benda berstruktur. Adakah ini saja cara trade? Tak. Tapi apa yang saya kongsikan kepada anda adalah satu struktur yang dah dijalankan sejak tahun 1930 dan kita memasukkan faktor momentum dalam tu. Yang bezanya saya cuma masukkan faktor momentum dan perkaitan di antara wave di antara instrumen. Itu je yang bezanya. Okey, jumpa lagi pada malam ni kita jumpa lagi analisa pasar. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam. Okay, thank you Zul. Itu tadi sesi bersama Zul Razak, kita punya instructor dalam sesi 2 jam Zul, di mana dia berkongsi bersama anda mengenai kejap mic dah on. Okay, mengenai bagaimana berdagang mengikut arah pasaran, apa yang outcome
yang saya harap anda peroleh daripada kita punya sesi 2 jam bersama Zul tadi ialah anda dapat kenal pasti struktur motif, anda dapat juga cari peluang dagangan dalam struktur yang tak lengkap dan juga cari peluang dagangan dalam struktur momentum. Itu semua tadi ialah learning